Cubang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada persidangan kebangsaan Sarjana Muda 2021 yang tuan rumahkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Assalamualaikum semua. Sebelum tu, apa-apa pun saya ingin berterima kasih kepada Allah SWT dan dengan berkat Rasulullah SAW saya dapat berjaya memberi anda info atau maklumat tentang kajian saya pada hari ini. Seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa penghargaan dan penghormatan saya kepada kedua ibu bapa saya yang banyak membantu saya dalam melakukan kajian ini. Dan tidak lupa juga kepada guru atau mentor saya iaitu Profesor Madya Dr. Rahim bin Kamaluddin yang banyak membantu saya dalam melakukan kajian ini. Baiklah, mari kita teruskan. Seperti agenda kita pada hari ini, anda berada di dalam tema psikologi dan social science. Okey? Jadi di sini saya ingin menceritakan satu kisah kepada anda yang buatkan saya melakukan kajian ini, saya rasa. Yang mana satu ketika itu saya sedang melihat sosial media saya dan akhirnya saya terfikir dan ada satu kes ni yang mana polis dapat menahan mereka yang melintas border ataupun melintas kawalan pergerakan ke negeri lain ketika saat PKP yang mana mereka menyorok kat belakang lori. Di mana pelarian-pelarian ini takut untuk lari, mereka nyorok belakang lori dan letas sempadan. Yang mana perkara ini bagi saya macam, bahaya ni. Macam mana kalau mereka ni sebabkan banyak COVID lagi menular di kawasan-kawasan yang kita tak tahu. Yelah, tak tahu esok ni dia dah ada kat negara lain. Jadi perkara yang saya lihat macam, bayangkan kalau banyak ada benda ataupun banyak ada pelarian-pelarian ataupun mereka melakukan kesalahan yang sama yang terlepas dan menyebabkan polis tak sedar pun. Tetapi itu punca sebenarnya. Kes peningkatan COVID dekat Malaysia ni mungkin menaik. Mungkinlah. Ini saja saya beri pemikiran. Jadi perkara ini membuatkan saya kepada kajian saya yang anda lihat dalam ini. Di mana buli dan tingkah laku kerja tidak produktif dalam kalangan petugas barisan hadapan kita. Yang mana peranan personaliti 5 faktor sebagai faktor penyederhana. Jadi hari ini mari kita teruskan kepada permasalahan kajian saya. Seperti yang anda sudah dengar daripada saya tadi, kisah saya. Yang mana itulah antara salah satu permasalahan yang berlaku, itu kisah benar. Anda boleh Google sini dan lihat. Yang mana kita, first masalah saya, kita nak kawal penularan ini dengan memastikan petugas barisan hadapan kita berada dalam prestasi yang baik lah. Yang mana kalau kita tahu tingkah laku kerja tak produktif ni, iaitu daripada model Spector and Fox, mari sini kita akan lihat. Yang mana dia menyatakan bahawa terdapat beberapa tingkah laku deviant atau tingkah laku yang tak sepatutnya dilakukan oleh pekerja yang menyebabkan satu matlamat organisasi itu terbantut. Jadi seperti yang tadi polis terlepas, mungkin mereka tersalah tengok atau mereka penat atau mereka tak melakukan tugas dengan baik. Dimensi-dimensi ini telah ada di dalam model kajian oleh Spector dan Fox yang mengutarakan konsep tingkah laku kerja tak produktif ini. Jadi kita nak kekalkan prestasi mereka. Dalam modelnya juga ada kata kesan buli ni memainkan peranan yang besar terhadap tingkah laku kerja tak produktif para pekerja ini. Nanti kita akan lihat. Dan akhirnya bagi mengurangkan tingkah laku kerja tak produktif ni, saya melihat faktor personality petugas barisan hadapan ni kita perlu utamakan dalam masalah ni. Yang mana mungkin mereka faktor-faktor personality yang juga dikatakan oleh kajian lepas yang membuatkan mereka, setiap orang tu bertingkah laku berbeza dalam organisasi. Jadi seterusnya, model kajian ni seperti anda lihat. Tekanan persekitaran yang seperti saya katakan tadi, inilah konsep buli dalam kajian saya, macam mana dia boleh jadi konsep buli itu. Dan akhirnya yang seperti yang lain ni mungkin ada kajian-kajian lepas, tapi dalam kajian saya lepas saya akan tunjukkan kakak essential saya, yang mana kalau kita tahu personality di dalam model kajian Spector dan Fox 2005 ni mengatakan personality sebagai faktor penjenada di sini, menunjuk yang membawa kepada tingkah laku dia tak produktif seorang. Jadi kita akan lihat satu persatu di mana kerangka konsep kajian saya di sini yang bawa kepada objektif itu. Pertama, kita akan lihat bagaimana pengaruh buli ni terhadap tingkah laku kerja tak produktif itu sendiri. Dan akhirnya kita akan lihat satu-satu 5 faktor personality yang mempengaruhi atau memberi kesan penyederhana atau kesan moderator, orang panggil dalam bahasa Inggeris, terhadap tingkah laku kerja tak produktif ni. Jadi kita teruskan. Ini adalah metodologi saya yang mana saya telah menghantar surat kepada pihak berautoriti, iaitu dalam kalangan sektor pertahanan dan sektor kesihatan. Dalam sektor pertahanan saya mengkaji polis dan tentera, dan akhir sekali sektor kesihatan saya buka kepada semua. Yang mana surat itu menunjukkan saya untuk meminta kepada mereka menyebarkan soal sidik saya ini kepada mereka yang hanya terlibat dalam mengekang penularan COVID-19 ini, yang mereka terlibat secara langsung lah. Dan akhirnya sekali tinjauan atas talian menggunakan Google Form.
yang mana versi bahasa Melayu kepada 3 item saya, iaitu yang pertama adalah questionnaire Big Five Inventory 45 item, dan lihat ni Goldberg 99, dan 5 kategori CWB 23 item daripada Spectre and Fog, dan akhir sekali tingkah laku buli itu sendiri daripada Einerson dan 23 item, iaitu pada tahun 2019. Dan keputusan saya, sebanyak 639 orang responden yang sedang lihat, tentera sebanyak 389, sektor perubatan sebanyak 80 orang, dan tentera sebanyak 170 orang. Dan kita teruskan kepada kita punya dapatan ni. Dapatan saya menunjukkan pengaruh buli terhadap tingkah laku tak produktif ni memberi kesan sebanyak 45.3%. Ini telah dibuktikan oleh kajian lepas. Tapi dalam konteks petugas berhadapan ni, pengaruh kita ni sangat besar. Kalau seorang tu kena buli, sangat membimbangkan mereka boleh melakukan tingkah laku tak produktif ni. Dan itu tadi menggunakan analisis regresi mudah. Seterusnya kita pergi kepada kesan penyederhana 5 faktor personality. Yang pertama adalah kita pergi pada faktor keterbukaan seorang itu. Yang mana mereka menunjukkan faktor keterbukaan yang tinggi, lagi mudah melakukan tingkah laku kerja tak produktif. Atau kita panggil mereka mudah bersetuju atau mudah terbukalah kita panggil. Dan seterusnya dapat anda lihat ni, kesan trik kehormatan pula menunjukkan mereka yang berada pada trik kehormatan ataupun mereka yang lebih berdisiplin, ataupun kita pada yang rendah di situ bermakna mereka lebih berdisiplin, menunjukkan tahap mereka yang rendah tu menunjukkan tahap mereka tak berdisiplin, menunjukkan tahap tingkah laku kerja produktif lebih tinggi. Logiklah mereka yang tidak berdisiplin untuk melakukan perkara-perkara seperti ini. Dan seterusnya kita lihat kepada faktor ekstraversi, yang mana mereka menunjukkan faktor tahap ekstraversi yang rendah lagi banyak melakukan tingkah laku tak produktif. Maksudnya dia orang lagi diam, lagi banyak pula buat tingkah laku tak produktif. Dan seterusnya kita lihat kepada trik persetujuan seorang. Mereka yang lebih bersetuju, lebih mendengar arahan ni, kita dapat lihatlah yang lebih tinggi tu melakukan tingkah laku produktif, yang lebih rendah lah. Dan akhir sekali faktor ketidakstabilan emosi. Mereka yang menunjukkan ketidakstabilan emosi yang lebih tinggi, pastinya lah, saya tengok dalam kajian ni pun telah menunjukkan tahap tingkah laku produktif yang lebih tinggi berbanding mereka yang sederhana dan rendah lah. Dan perbincangan di sini kita ingin melihat macam dah terbukti di sini bagaimana pengaruh tingkah laku buli itu sebenarnya memang memberi kesan lah kepada tingkah laku dia tak produktif. Dan telah dibuktikan oleh kaji lepas juga, yang mana kita dapat lihat betapa pentingnya pengaruh ataupun bagaimana kesan pengaruh penyederhana personality itu sendiri, dan juga kita dapat lihat betapa besarnya variance yang disumbangkan oleh pengaruh buli tadi terhadap tingkah laku kerja tak produktif seorang itu. Dan seterusnya, implikasi saya ingin cadangkanlah bagaimana kita boleh menggunakan ini untuk tujuan pemilihan para frontliners seterusnya. Mereka kita boleh menggunakan aspek personality itu sendiri supaya dapat melihat untuk memilih para pekerja itu. Maafkan saya. Dan seterusnya untuk proses latihan, yang mana kita boleh gunakan modul-modul latihan psikologi bagi merendahkan atau memberi kesedaran tentang buli itu sendiri, ataupun kita boleh mengembangkan atau memperkasakan trik-trik personality diri mereka ini bagi meningkatkan lagi ataupun meningkatkan prestasi dengan mengurangkan tingkah laku dia tak produktif mereka lah. Dan akhir sekali penguatkuasaan ini, yang mana kita boleh kuatkan undang-undang psikologi di Malaysia ni, yang mana tak ada lagi setakat ni, yang kita boleh implementkan ini, dan dengan menggunakan undang-undang pekerja yang baru atau pekerja yang saling bersama dengan undang-undang psikologi, kita dapat meningkatkan ataupun meningkatkan prestasi seorang dengan menurunkan tingkah laku kerja tak produktif yang dilakukan oleh mereka ini. Dan limitasi kajian saya lihat di sini adalah saya menggunakan mengesan satu faktor saja, iaitu faktor personality. Mungkin faktor persekitaran seperti faktor ekonomi, faktor rakan sekerja yang mungkin memberikan pengaruh lain lah untuk kajian-kajian lain selepas ini boleh lakukannya. Dan kesimpulannya, Majlis Keselamatan Negara saya lihat perlu mengambil langkah-langkah yang drastik ataupun boleh mengambil kajian saya ini. Kalau anda sedang lihat sekarang, anda boleh hubungi saya seterusnya supaya kita dapat menggunakan alat-alat ini atau hasil kajian ini untuk kegunaan rakyat kita sendiri. Itu saya rasa sangat efisien lah bagi meningkatkan prestasi mereka dan mengelakkan tingkah laku kerja produktif dalam kalangan para frontliner kita lah. Dan anda boleh hubungi saya di sini, dan inilah doktor saya yang sangat handsome ni. Anda boleh hubungi kami bila-bila masa. Anda boleh stop sekejap video ni yang sedang tengok tu. Anda pause, anda screenshot, terus call saya atau hubungi saya di talian berikut atau di sini. Itu saja daripada saya. Sebarang persoalan, terus hubungi saya di kenyataan ini. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.